Adik Alisa. Ya Allah, comelnya dia ni. Ya, samalah lebih kurang aku comel juga. Akhirnya. Kita ada tetamu yang sama saiz dengan kau, Ben. Aku tinggi lagi lah. Tapi sebelum abang kenalkan adik, abang nak kenalkan rancangan ni dulu. Nanti orang tak tahu pula ni apa rancangan tiba-tiba ni muncul je. Baik, Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda bersama saya, Bel. Dan saya Syahal Yahya. Dalam rancangan Bukan Calang-Calang. Anda akan bersama kami berdua selama sejam dan kita bawakan mereka-mereka yang bukan calang-calang. Yang terbaik. Dan sekarang ni yang bukan calang-calangnya adik Alisa Dezek. Alisa Dezek. Okey, kita ke depan sikit, Dek. Jom. Takut kau dah lah kecil, orang tak nampak pula. Ya? Yang cakap tu pun apa kurangnya. Jadi Sedapnya lagu tadi tu. betul lah. Terima kasih. Apa judulnya? Judul dia Lagu Untuk Kamu. Lagu untuk kamu. Lagu untuk kamu. Kamu tu siapa? Pecinta ke kau? Bukan, dengar dulu Lagu Untuk Kamu tu sebenarnya Aisyah tujukan kepada fans Alisa. Fan Alisa. Dia tujukan lagu untuk Kipas peminat untuk dia. fan. Untuk peminat-peminat dia yang dia cinta dan dia sayang. Awak tulis sendiri kan lagu tu? Bukan, Bukan tapi Mana-mana Aku nak buanglah skrip ni kalau situ. daripada Indo. Puasan siapa? Daripada Indonesia. Ya, Puasan Taufik. Okey. Susah botak lah. Tak nak baca dah lah ni. Apa ni, Syah? Ya. Dia datang bukan saja bawa bakat dia, Ya. bawa ukulele ni je. Tetapi dia bawa tu hadiah macam-macam tu. Itu YouTube tu. Itu dia. Antara pencapaian yang adik Alisa dapat Kalau view dah lebih 1 juta dapat dapat pingat ni Kalau subscribers tu dah 1 million, ya dapat Allah. itulah. Ramainya peminat kau, Dik. Okey, jom kita nak tahu. Sebiji macam abang kecil-kecil lu ramai peminat macam ni. Betul? Abang ni, pakcik ni dulu. Banyak kau punya pakcik? Pakcik lah, dia baru 12 Abang. tahun. Abang ni dulu pun dia pandai menyanyi juga. Lagu Cili Padi nyanyi sikit lah. Banyak. Kau dulu umur 12 tahun sama kan nyanyi. Cili Padi. Cili. Tolonglah. Pernah tengok? Kau tengok tak? Masa tu awak tak lahir lagi ke? Abang kecil-kecil. Lebar lidahnya, Dik. Okey, cubalah cerita sikit bagi mereka yang tengah menonton ni kan. Adik Alisa ni siapa? Tinggal kat mana? Suka buat apa? Engkau ni apa nak cerita semua alamat rumah dia semua buat apa? Sekarang ni adik Alisa ni dia bukan setakat bakatnya dalam nyanyian. Kita kenalah buat tetapi dia juga bermain ukulele ni. Betul. Adik Alisa sebenarnya daripada bila start mulanya buat kerja-kerja menyusahkan diri ni? Sebenarnya mula-mula Alisa umur 4 tahun. Tak, dengar dulu. Okey. Masa Jangan tu marah, Dik. Alisa pergi mall, Aisyah nampak ukulele. So Aisyah macam nak beli, so belilah. Lepas tu Aisyah nak masuk kelas tapi dia tak kasih sebab kecil sangat. Jadi kecil sangat. dia Bersun ni, bagi Masa tu umur berapa tahun Alisa? 4 tahun. 4. Anak akak umur 4 tahun dia beli benda ni tapi tak pernah main. Kau jangan samakan anak kau dengan anak orang lain. Itu beza dia. Tengok mak dia macam mana lah. Jadi Alisa teringin nak bermain ukulele ni sebab tengok ayah main ke, tengok mak main ke ada ahli-ahli keluarga yang suka main muzik ke? Tak ada lagi masa tu orang yang main ukulele dekat keluarga Alisa. Aisyah sendiri yang nampak dan macam tertarik. Kenapa tak minat ukulele? Kenapa tak minat cak lempong? yang itu yang segitiga tu yang ting tak minat. Tak tahu. Apa nama dia tu? Kerincing. Apa nama dia? Kerincing lah. Kerincing Okey. Kerincing kan. Yang tu tak minat. Tak tahulah. Main recorder ke? Tumpang ke? Tak. Tapi selain ukulele, Rebana ubi. selain ukulele, Alisa ada main gitar, keyboard. Keyboard pun boleh main? Semua dia Boleh boleh lah. lah. Pandai main keyboard, pandai main piano lepas ni. Jadi adik Alisa mula orang kata cebur dalam bidang seni. Cebur dalam bidang seni tu umur 4 tahun beli ukulele. Lepas tu keluar TV ke apa ke berlakon dulu kan? Tak Ada? main dulu. Main ni dulu. Lepas tu Aisyah masuk Cherry All Star daripada Astro juga. Masuk umur 7 tahun. Lepas tu bila dah habis semua tu ada orang offer berlakon. So, yelah. So sekarang ni boleh berlakon juga? Boleh lah.
boleh boleh, berlakon, boleh main muzik, boleh menyanyi. Ya Allah. Aku pernah jadi bapak dia lah berlakon. Sebab tu aku suruh dia panggil kau pakcik tadi, kau lupa Jadi diri. bapak dia. Oh ya Jadi tak yalah, abang betul pula. lah. Lupa aku pernah jadi bapak dia. Oh jadi boleh main ukulele, boleh main piano. Lagi apa lagi? Sekarang ni tengah Jangan dekat sangat, belajar sekejap orang violin lah. Tengah belajar Tengah violin belajar pula. tapi Allah, tengah banyak belajar. alat muzik dia nak main violin pula. Bel, kau boleh main instrumen apa? Aku yang tadi tu lah, rebana ubi. Ni nak dengar suara sikit, boleh tak adik? Alisa? Boleh. Nak dengar suara dia live. Main muzik dia ni. main sekali. Sakit hatiku memikirkan kamu. Sakit mataku melihat wajahmu. Di mana sayangmu? Di mana kasihmu? Bila ku perlu engkau jauh. Di mana dirimu? Di mana waktuku? Okey. Bila ku perlu engkau jauh. Ya Allah, comel jadi ni. Terima kasih. Ya Allah. Sakit hatiku. Ada sakit hati dengan abang ke? Tak. Tak ada Okey. Ingat sakit hati. Ya. Itulah dia bakat yang kita ada sekarang ni Betul, kan. betul, Dahsyat betul. kecil-kecil lagi dah boleh main macam-macam ni. Bukan calang-calang ni. Ya. Bakat ni. Aku bila tengok kan adik Alisa ni teringat aku kecil-kecil macam ni lah dulu ni. Ya Cuma ke? tak pegang ukulele je. Aku pegang benda lain. Kenapa? Iyalah maksudnya kita macam aku pegang skrip. Oh. Nampak pandai tak aku jawab? Dia nak juga ni dia. Aku pegang skrip. Okey. Jadi terima kasih adik Alisa ya untuk bersama-sama dengan Bukan Calang-Calang. Jadi kita dah kenal dengan adik Alisa. Lepas ni siapa pula ya bersama dengan kita. Jadi nak tahu jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Bukan Calang-Calang. Masih bersama saya Syah dan Bel dalam Bukan Calang-Calang. Ha. Okey Bel, Ya. kita dah pun masuk ke segmen yang kedua. Baik. Jadi saya masih tak nampak mata awak. Memanglah biasalah. Boleh tak kalau nak tengok macam mana mata saya, tengok episod-episod yang lain ya. Masa tu saya ada. Okeylah, aku buka lah. Baru kita ada chemistry, nampak eye contact. Baiklah. Aduh, terima kasihlah sebab okey. Siti buka spek kan. Sebab saya Yelah, suka Syah. pandang mata ke mata macam gini. Okey Bel. Apa Untuk masalah dia? tetamu kita yang kedua ni lah kan. Kita dah ah. bersama dengan kakak dia dah. Sebelum ni. Kakak dia. Habis sekarang kita nak ajak siapa? Jiran dia pula. Dah agak dah. Kita nak ajak adik dia pula. Adik dia pula. Oh. Jadi kita nak tahulah apa perbezaan mereka ataupun persamaan yang ada dekat adik dan kakak ni. Jadi Jadi tapi bukan calang-calang juga orangnya. Mesti harus yang bukan Baik, calang-calang baik. sahaja. Jadi jom kita berkenalan dengan tetamu kita yang seterusnya. Kita jemput Hazwani Halmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jiran Heliza datang, jiran bilik. Jiran bilik. Jiran Apa bilik. Apa khabar? Ini adiknya. Betul. Oh, ini adik dia. Nasib baik, Alhamdulillah saya happy sangat sebab selalunya orang sebut kakak Heliza. Jadi saya rasa gembira lah bila dengar adik Heliza. Alhamdulillah. Nasib baik kita panggil dia adik. Tapi karakter macam lebih kurang. Kan? Bila kita tengok cara dia bercakap Awak apa nervous ke semua. sekarang ni? Tak ada, bukan. Maksudnya saya tadi tengok parti apa semua kan. Oh, awak ada parti lah. Macam lebih kurang karakternya tu. Saya dipahamkan ada degree in psychology. Tengah belajar lagi. Masih lagi belajar? Masih lagi belajar. Ada dalam 3 semester lagi. So doakanlah ambil jurusan psikologi di Universiti Islam Antarabangsa ataupun in English, International Islamic University Malaysia. Alhamdulillah. Saya akan doakan awak ya. Yes, Psikologi Jangan jadi psycho sudah. Jangan. Orang yang belajar psikologi ini adalah mereka yang sangat bijaksana.
Masya Allah. Ya, Amin betul. mudah-mudahan. Tapi sebenarnya subjek tu dia heavy sebab selalunya orang tahu macam psikologi ni kita belajar pasal manusia. Macam senang kot. Tapi sebenarnya dia ada sangat banyak teori. So sebab tu lah dia mencabar sikit lah. Dia kena banyak do a lot of reading. Oh, dia macam kena banyak membaca, Bel. Awak macam contoh dibayangi oleh kakak awak Eliza. Hmm. Apa perbezaan antara awak dan juga kakak awak tu? Oh, soalan ni sangat seronok sebenarnya. Sebenarnya karakter kita orang ada beza sikit. Oh ya. Kenapa? Sikit je. Oh, sikit. Banyak. Boleh. Banyak. Sikit Tapi macam sangat. banyak pun ada juga sebab okey contoh macam Kak Ja ni macam saya panggil dia Kak Ja. Kak Ja. Bukan Kak Ja. Kak Itu Ja. dia menangis Kak Kak Ja. Ja. Oh, Kak Ja. Eli- macam tu. Eliza Ja Ja, okey. Kak Ja. So Kak Ja ni dia ni sangat luar biasa, dia punya energi tu yang kadang-kadang contoh dia program dia memang sangat padat pagi sampai ke malam. So biasanya macam kalau macam saya sendiri saya study balik tidurlah kan. Dia Tapi dia akan ketuk bilik sebab nak bercerita. Hobi dia adalah bercerita. Oh, dia tak ada cerita lah Dia pasal yang dia extrovert suka. ya sebenarnya. Sangat, Dan sangat. awak introvert? I used to be introvert. Used to be, Yeah. not anymore. Not anymore lah. Saya pernah nampak Wani dengan kakak sebelum ni dekat satu program ni menyanyi bersama. Oh, ha. So dari situlah saya kenal Wani. Dan bisa tengok karakter dia orang ni sebenarnya memang sama. Tak nampak pula yang awak ni seorang introvert. Ya, sebenarnya. Tak tahulah macam mana dulu nak bercakap dengan orang, even dengan kawan pun tak berani nak pandang mata. Dan tapi dulu memang jenis minat menyanyi. So saya ingat lagi ada satu masa tu, kawan-kawan tak tahulah dia orang buat apa, tiba-tiba dia panggil satu cikgu ni, cikgu praktikal. Memang biasalah kita budak-budak kan suka cikgu-cikgu. Nampak pula handsome. Samalah kita. Lepas tu dia pun katalah, oh cikgu, Hazwani ni pandai menyanyi. Masa tu punyalah nak marah, ya Allah. Tapi kita pun macam cuba jugalah sebab dah kawan dah cabar kan. Cikgu pula panggil, so kita pun pergi. Tapi jantung masa tu laju sangat sampai ke menyanyi pun pegang dada. Sampai cikgu kata, awak ada masalah jantung ke? Nervous punya pasal. Nervous dan sangat malu. So basically introvert ni bermaksud orang yang dia bukannya tidak mahir bercakap, tapi dia lebih selesa Selesa kat belakang tu. Yes, Samalah macam saya. Oh, dia suka duduk belakang. Saya hanya selesa di hadapan ketika kerja saja. Kalau I saya tak kerja, saya macam see. tak nak pergi sana, tak nak pergi Ya sini. ke? Saya dipaksa sebenarnya. Kau Atas ni tuntutan kerja. Bukan calang-calang menipu lah. Sekejap, rasa betul. berminat nak tanya macam one question lah. Adakah Kak Syah macam jenis senang nak open up ataupun sebenarnya Kak Syah akan macam scan dulu baru macam Oh tak, saya tak pernah rancangan open up siapa dengan ni? Siapa siapa-siapa. soal siapa? itu karakter orang introvert. Saya tidak share dengan siapa-siapa ya. Tak, sekarang ni dia pula soal kau ni. Aku dah tak tahu rancangan siapa Ini ni. sebab dia belajar psikologi. Dia tahu macam mana nak berborak dan nak Dia dah psycho kau. Ya, aku dah kena Dia dah sekarang psycho ni. kau Aku dan dah sekarang ni. terkena dah. Kau dah kena psikologi daripada dia ni. Jom, jadi kita nak tanyalah kenapa kita jemput dia dekat sini. Macam contoh kakak dia Eliza tu lebih pada menceritakan tentang Misi-misi kata dia punya kemanusiaan. misi kemanusiaan. Dan dia pun ada terbabit, bolehlah Ada. cerita sikit lah kot. okey. Pergi mana selain Palestin? Dan adakah kakak awak tu ada yang menjadi pendorong kepada awak untuk ikut dia ke ataupun memang Kena awak paksa? kena paksa ke? Macam mana tu? Soalan ni bila tanya macam dia menimbulkan rasa sebab. Sebenarnya actually daripada tadi lagi rasa sebab. Make up, pakaian ni semuanya Kak Ja yang tolong sebenarnya. Baik kakak dia. Dia tak tahulah Kak Ja ni yang daripada kecil dia jenis suka tolong family. So memang pada asalnya Wani bukan jenis yang macam berjiwa kemanusiaan sangat. Dia lebih kepada introvert kan, kita lebih kepada fokus pada diri kita sendiri. Tapi Kak Ja selalu tekankan, Kak Ja kata bila kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi memang Kak Ja antara orang yang sangat memberi impak lah. Kadang-kadang penat bercerita pasal Kak Ja dekat kawan-kawan. Dia macam, kau ni obses sangat dengan Kak Ja. Sebab memang daripada kecil Kak Ja ni umpama mak dan ayah kepada Wani. Dia memberi impak Influence. Awak berapa adik-beradik tu semua sebenarnya? Kita orang ada 4 adik-beradik dan dia ada berpasang-pasangan. Kakak sulung berbaik dengan abang yang nombor 3. Macam Kak Ja anak kedua. Baik Kita dengan dah awak. dapat saya ada bongsu. Jadi Wani anak yang last. Betul. Awak dengan Eliza sebenarnya berapa jauh dia punya ni? Jaraknya. 11 tahun. 11 tahun. Oh, tapi yalah dua-dua nampak sweet sama. Ya. Mungkin sebab dua-dua ada karakter yang ceria kan. Dia orang nampak ceria, happy, banyak menolong. So that's why dia orang nampak orang kata harmoni bersama. Nak tahulah juga kan Wani. Kalau pergi buat misi kemanusiaan kan, macam mana dari segi psikologinya awak ketika itu? Okey, kalau tengok dekat
Instagram, banyak yang kata nak join, nak ikut dan sebagainya. Tapi it's a good question bila Kak Syah sebut, sebab dia kena bukan setakat physically strong tapi mentally and emotionally strong. Maknanya dari segi sudut psikologi tu kena kuat. Sebab apa? Bila kita pergi ke sana, kita akan tengok keadaan yang sangat-sangat bahaya, bukan setakat bahaya untuk mereka tapi bahaya untuk kita juga. So masa kami pergi ke Syria tu, ada seorang lelaki, dia datang, dia kata, "Thank you Malaysia." Kami pun terkejut. Kami buat apa? Dia kata, "Thank you Malaysia sebab tolong kami dan bantulah aku macam mana nak jadi seperti rakyat Malaysia. Yang jenis suka bersedekah." So ini adalah satu kebanggaan. Memang bila kami pergi ke sana, ramai orang mendoakan kesejahteraan Malaysia. Dan lelaki ini bersambung, dia kata, "Kau tahu tak? Sebenarnya kehidupan aku seperti kamu dulu. Aku pernah bekerja sebagai engineer di satu syarikat yang mega, Microsoft. Tapi dalam sekelip mata Allah boleh hilangkan, vanish. Dan inilah satu pengajaran juga yang nak kata dunia ni sementara. Kita kena buat preparation. Lagi satu yang selain daripada misi kemanusiaan lah yang kita dapat tahu pasal Azwani ni, kalau kakak dia kan menyanyi kan. Dia pun pun menyanyi. lebih kurang juga. Suara lebih tone kurang pun dah juga. sama. Tapi katanya ada kelainan sikit. Apa kelainan itu? Dia bahagian seni tu juga, nyanyian. Dia sembuh-sembuh tapi, lah. Tapi dia lain sikit. Dia ada Cuba box. sikit. Cubalah tunjuk sikit. Kena nyanyi sikit baru dia boleh masuk. Nyanyi nak lagu apa? Awak nak buat lagu apa? Tak kisah lagu-lagu apa. Bel nyanyi Bel. Dah lama aku nak tunggu kau nyanyi. Lagu Jumping ke Dambila. Okey. Alright. Okey. Saya. One. Dan bila kau hadir bagai satu misteri, ternyata dirimu bagai sudah dijamping. Allah, tempo bang. Ya Allah. Hebat. Jadi itulah dia punya. Kalau kakaknya menyanyi lah, dia awak buat beatbox aja. Beatbox. Tapi boleh menyanyi juga beatbox. kan? Tapi sebab tone suara awak pun lebih kurang macam Heliza juga. ni Azwani, rasa macam tukar lah, benda lain tak kena lah. Kenapa? Awak dah lah dengan macam ni. pula? Okey Tiba-tiba lah, buat unik. beatbox, kena ke? Apa dia? Tak ada orang cakap macam tu. Awak ni dah lah macam muslimah apa semua, patut nyanyi lagu nasyid. Tiba-tiba kau tak nak lah nak buat beatbox. Tipikal lah dia ni. Pok-pak. Ada orang tanya macam tu tak? Alhamdulillah. Tak ada. Macam tak ada. Awak seorang je Sebab- judgemental kat sini sekarang ni. Tak ada. Mungkin macam ni sebab macam kalau ikutkan followers di Instagram pun ramai yang remaja-remaja sebagai umur. So diorang suka ke benda yang mungkin lain sikit pun. Kan? Ini pakcik-pakcik. Okey. Tanyalah soalan-soalan lah, mungkin Okey ada lah. apalah. Kata-kata terakhir Wani dekat mereka yang pada mereka yang menonton. Okey, macam zaman sekarang ini saya tengok ramai yang menggunakan platform Instagram, Twitter sebagai satu untuk mereka tunjukkan kelebihan mereka. Dan dalam masa yang sama juga kita gunakan platform ini untuk kreatif dalam berdakwah. So kalau ada yang mahir dalam beatbox, mahir dalam main ukulele tadi, dalam menyanyi dan sebagainya, gunakan platform tu sebab apa? Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Dan menjadi pendakwah ni tak semestinya kena jadi ustaz dan ustazah. Tapi yang penting kita nak sampaikan kebaikan. Contoh macam pasal misi kemanusiaan, itu merupakan satu dakwah juga sebenarnya. So dia tak perlu yang macam auzubillah, tak perlu. Tak Yang penting kita nak sebarkan kebaikan. Azan kat telinga kau kejap lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak Terima kasih kepada banyak, Azwani. Kak. Okey, baiklah bukan calang-calang, berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Kembali kita dalam rancangan Bukan Calang-Calang. Syah. Ya. Ini kenapa ni? Pokok pula. Takkan aku nak telan pula pokok ni. Dekat coffee table ni. Banyak-banyak pokok ni. Apa benda ni? Kan cantiknya pokok kat depan ni. Ya, Ni betul dah cantik lah. Cuba kau pegang sikit. Tu. Ini sebab kita dah masuk dekat segmen kita yang seterusnya. Lokal boleh. Tahulah kalau lokal boleh ni kita akan berbicara mengenai bisnes. Okey. Jadi sekarang ni bisnes yang tetamu kita seterusnya ni dia buat pasal pokok ni lah. Dia yang tanam, dia yang susun, dia yang gubah. Semuanya Nak dia berkenalan buat, tak dengan dia? Boleh juga sebab aku tertarik dengan apa tau. Susunan dia? Bunga tu satu hal lah. Tapi satu lagi ni, buaya ni. Kecil no ni. Aku nak tanya, tak ada besar sikit. Aku nak naik. Okey, jom kita bersama tetamu kita, Syah. Kita persilakan Afil.
Afil? Ya. Saya pernah jumpa Afil ni sebenarnya. Jumpa kat mana? Jumpa kat Karaoke mana sekali kita apa? sebelum ni? Saya bertugas sebagai wartawan hiburan untuk Akbar. Saya pernah interview abang untuk filem baru hari tu. Okey, Dia adalah wartawan hiburan. Masya Allah. Okey. Macam-macam kerja juga kau buat ya. Jadi sekarang ni Afil dah mengendalikan pokok. Kiranya ni adalah kerja part time, bukan part time lah. Kiranya side Sambil-sambil lah. income. Okey. Kerja sampingan lah kiranya. Okey. Lepas balik daripada kerja, saya akan buat arrangement untuk pokok dan settlekan untuk order pula lah. Macam mana Afil boleh ada idea nak buat pokok yang macam ni? Okey, sebenarnya saya memang suka pokok. Saya memang suka kiranya pokok-pokok indoor lah, terutamanya sebab kita kan duduk dekat rumah lapis-lapis, tak ada rumah yang tanah. Betul. So nak kena ada pokok indoor. Bila ada pokok indoor, nak beli pokok succulent macam ni selalunya memang harga dia kadang sangat mahal. Walaupun kecil, harga dia boleh cecah, ada yang sampai ratus-ratus. Betul. Jadi Saya baru cakap dekat dia tadi. kan? Tengok ni. Boleh angkat. So kalau saya tengok macam Jadi yang ini berapa ringgit je ke apa? harga kita adalah harga antara harga yang terendah. Sebab saya nak beli pokok dengan harga yang berpatutan dan saya nak orang lain pun yang minat untuk ada pokok boleh dapat dengan harga yang berpatutan. Yelah juga. macam saya jenis-jenis yang suka pokok-pokok macam ni. sebab tu abang kena nak beli. Nak keluar mahal Ya, macam betul. Syah tak boleh lah. Ya, abang boleh beli, Kan? senang. Jadi saya rasa sesuai sangat ni. Saya suka sangat ni. Okey. Apa dia ni, pokok-pokok ni memang awak yang gubah kan? Saya ubah arrange sendiri Dengan semuanya. kata ada macam-macam nama betul ni lah, lah. pingat pisang lah, karipak pusing lah. Nama-nama apa? Gubahan. Gubahan Okey, awak tu. semua gubahan ni dia ikut set lah. Kalau macam set yang ada 3 ni, Okey. dia punya family, nama set dia adalah kuih. Tepung Tepung bungkus, pelita. tepung pelita, tepung macam-macam lah, semua jenis kuih. Kalau yang macam ni nama dia lain pula. Yang macam ni nama dia layar. ingat badak berendam. Yes, kalau yang sana tu permata. So kita tukar-tukar nama ikut shape dan juga harga dia lah. Jadi, Dia ada range harga dia. Semua benda ni memang apa dia ni, harga dia berlainan lah mestilah. Harga ni berlainan. Bergantung kepada saiz. Bergantung kepada saiz. Dan yang handle ni selain daripada saya, ada seorang lagi saya punya chef partner. So kita orang akan arrange untuk ambil order dan juga kami delivery sendiri. Sebab kalau kita delivery kami pernah hantar guna apa orang panggil, yang motor tu, Berkecai. bila sampai jadi kerabu. Allahu Akbar. Jadi daripada nasi jadi goreng kerabu, campur. baik kita hantar sendiri je. Senang. Dia kan, kalau saya suka benda-benda ni. Kalau saya nak beli and then saya nak jaga tu macam mana? Susah tak nak? Okey, ni adalah family succulent. Dia tak macam pokok yang kita selalu tengok pokok lain yang besar tu. Kalau pokok ni, dia tak payah siram hari-hari. Dia kena buat apa? Dia kiranya kalau seminggu sekali, selalunya kita akan titik air 2-3 bagi tanah dia basah lembab sikit. Titik ya? Sebab dia tak, titikkan aja. kalau boleh jangan kena daun dia. Kita tak nak daun dia nanti dia jadi kuning lah, terlebih air lembik sangat apa semua. Sebab So, dia memang kena simpan titik-titik air. je? Dia titik je. Semua pokok dekat sini kena titik je? Yes. Tak boleh spray, tak boleh beri kena air, Kalau kena boleh hujan. elakkan kena air lah. Hujan apa? Sebab Kalau- kalau kena hujan tu tak apalah. Tapi sebab dia kan pokok indoor, once a week atau 2 kali seminggu ke kita letak dekat tepi tingkap sikit bagi dia dapat cahaya matahari sikit. Kau janganlah pula letak dekat luar siram macam menggila tu. Tak, sebab kadang-kadang mak Kau dengan tengoklah ayah saya dia letak kat luar. Pastu bunga dia pun besar ni. Mak dengan ayah saya suka kumpul benda kecil-kecil ni. Tapi Tengok bersusun dekat, kat luar. dekat luar pun dia boleh hidup juga. Dia boleh hidup juga. boleh juga. Cuma Kalau- dekat indoor lagi sesuai jugalah. Ini kalau macam ni lah besar ni yang saya ni sebab saya tahu mesti harga dia murah. Kena, Harga macam ni berapa? untuk abang kita bagi yang paling besar lah, harga mahal sikit. Kata artis banyak duit, bawa kereta Ah. mahal. Tapi okeylah. Nak ambil benda yang kecil ni. Harga saya nanti kita cerita ya. Nanti kita cerita lah. Okey. yang kita nak cerita dekat orang penonton-penonton kita. Berapa? Macam contoh Bermula dari berapa? daripada Okay, Pada range harga harga yang kami jual mula daripada harga RM25 sampai yang Besar ni paling lah tu. yang ni tapi kita bukan jual dalam bekas pot plastik ni sebab Yelah. kita ada pot kita sendirilah. Takkanlah dia nak bagi Ah, pot tu. ya, Lepas tu yang okey. paling besar kita ada set sampai RM200. RM200 memang besar. Ini lah. ada lagi ke? Ada lagi yang RM200. besar lagi dari yang ini? Ada lagi besar. Yang okey Oh, contoh besar meja? yang set 3 yang besar meja ni kita belum buat lagi. Belum Tapi buat kalau lagi. ada orang order kita buat. Maafkan Di saya. kebun lah. Kebun. Kalau yang macam ni 35. Kalau yang besar ni kita jual RM80. RM80. Okey. Dia RM80 nak Syah. jaga berapa lama dia bertahan? Dia bergantung kepada orang yang menjaga tu jugalah. Sebab ramai yang order untuk letak dekat dalam office dan alhamdulillah masih sihat. Melainkan tiba-tiba tikus datang makan ke apa. Kucing, tu, kuis-kuis ke kan? Betul. Sebab tikus kadang-kadang kan dia suka sebab ada air kan. Awak selalu buat kerja ni selepas waktu kerja awak sebagai kerja. itulah wartawan itulah. Wartawan lah. Jadi satu malam contohnya Aha. berapa banyak pot yang awak boleh buat? Okey, contoh kalau dalam 1 jam boleh dapat dalam, kalau kita buat detail betul-betul, bolehlah dapat dalam 3 ke 4
pot untuk yang besar ni. Sebab lepas kita dah buat, kita nak kena cuci dia sikit, bagi dia pasir-pasir tu semua kan. Menarik lah, Bel. Betul memang cantik dia punya ni. Dan selalu kadang-kadang kalau kita selalu nak beli, kadang-kadang susah nak kena pergi shopping mall lah apa kadang-kadang kan. Jadi dengan awak ni boleh terus kepada Boleh terus ke Instagram kami. Kami jual secara online di www.rumahpokok.my dan juga Instagram kami rumahpokok.my. Rumahpokok.my. So dekat situ boleh Kalau kita order berapa hari sampai? Dia bergantung kepada ni lah. Tapi kami buat penghantaran pun di sekitar Klang Valley sahaja. Klang Valley, KL, Putrajaya. Sebab kalau jauh sangat nanti kalau duduk Sabah susah Sarawak ke tengok rancangan ni nanti dululah. InsyaAllah tapi dia akan melainkan buat juga. kami pergi ke kawasan yang jauh. Contoh macam sebelum ni kami pergi ke Melaka. So kita akan ambil order untuk customer dari Melaka. Contoh macam tu. Terima kasih banyak-banyak Afil. Kejap Terima kasih, lagi Afil, ambil order saya ya. Baik. Saya nak ni. Saya berminat sangat ni. Abang yang paling mahal, bang. Tapi kita cerita belakang lah kan. belakang Sebab saya kalau mahal saya nak murah lagi. Saya nak murah. Jemput orang bukan calang-calang tapi dia minta diskaun tak habis-habis. Tengok muka pemuka kesian saya ni. Alamak. Janganlah nanti Tak apa, nanti kita interview lagi Okeylah, kita dah berehat sekarang ni. Kita akan kembali dengan tetamu kita yang seterusnya dalam Bukan Calang-Calang. Anda sedang menyaksikan Bukan Calang-Calang. Okey, Bel, kita dah masuk ke segmen kita yang seterusnya ni. Segmen Kita Awesome. Okey. Kita akan menjemput lagi seorang tetamu yang awesome. Ya, Di siapa mana? agaknya? Beliau adalah seorang OKU. Tetapi baik. beliau juga Adalah seorang ahli sukan. ahli sukan. Ahli sukan Paralimpik. Dan apa yang saya baca Syah ya, baru-baru ni dia meletup sebab dia menyanyi. Macam-macam dia ni. Lebih kurang juga tetamu-tetamu kita semua Mestilah. macam-macam benda yang dia orang ni buat. Kita nak jemput yang terbaik. Ya. Jadi jom kita bersama dengan tetamu kita yang seterusnya. Kita persilakan Nurul Sakinah. Sakinah. Hai Syah. Hai, apa khabar? Jemput duduk. Okey. Sakinah. Okey. Selamat datang ke Bukan Calang-Calang. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Nurul Sakinah. Kita nak berkenalan Panggil lah Nurul sikit. je. Oh, Nurul je, tak payah nama penuh ya. Tak Okey. payahlah panjang ya. Glamour sangat ni. Oi, apa salahnya? Untuk pengetahuan semualah, kalau anda mungkin nak tahu ya, Nurul ada menghadapi masalah mata ya? Sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir? Suara Okey. tak berapa elok lah, sorry. Sebab 2 hari all out nyanyi kan. Lebih pada 50 lagu. Lebih 50 lagu Nurul. Lebih. Wish, 2 hari mengalahkan nyanyi penyanyi lebih 50 lagu. Tak, sehari. Sehari lah Syah. Itu yang sebabnya suara ni suara yes. serak sikit Yes. lah. Tapi boleh nyanyi lagi tu kalau suara serak tu. Kita nak suruh Rock sekarang lah. ni. Lagu rock boleh lah. Lagu rock. Alah-alah. Lagu rock. Suara serak kan? Lagu rock. Kita lahir zaman rock kapak. Rock kapak. Cuba try satu lagu rock kapak. Lagu apa? Lagu apa agak-agak? Lagu apa yang awak tahu? Biasa orang suka saya dengar saya nyanyi lagu Ella. So, kalau tak lagu Ella, lagu Ziana Zain. Ella sebab suara dah serak ni. Ella kan suaranya serak. Jadi cuba nyanyi lagu Ella. Satu lagu. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Wow, nyanyi lagu tu bukan senang tau. Lagu tu tinggi okey. Ya, itu kalau suara dia orang kata tak serak, keluarnya macam speaker Syah. Dahsyat ni. Jadi kita dah dengar macam mana dia nyanyi. Kan? Lagu tu secara orang kata live. Ya. Nak tahu tak lagu tu kalau dia nyanyi kat dalam video? Macam mana? Dalam VT. Kita tengok ni. VT pasal lagu tadi tu. Alright, roll BT.
kan. Dia selalunya menyanyi seawal pukul 10 pagi tau. Sebab itulah dia boleh sampai 50 lagu. Oh, sekarang apa? Lebih. Memang selalu ke nyanyi Lebih, dekat situ, Sogo tu? Memang kat situ? Depan Sogo dulu. Then Khalif Baskers masuk, saya stop. Bila makan dulu ke solat Zuhur dulu, pukul 2:30 ke atas, sambung lagi dekat Pertama Kompleks. Apa yang istimewanya yang bukan calang-calangnya, dia pernah Menjadi ahli sukan. ahli sukan dan Ahli dia sukan apa tu, Nurul? Sukan renang. Renang. I like swimming. Berapa ratus meter? berapa ratus meter. Dia standard swimming pool kan 50 meter kan. Dia tak standard. tahu Kalau kalau pergi- masuk terus tenggelam. Kalau pergi balik 100 meter. Pergi balik. Awak pergi balik ke tak? Balik. Oh, Of balik lah. course balik. Baliklah. Dan apa awak pernah menang pingat ya? Pernah untuk ASEAN Para Games. Asia. ASEAN Para Games is something like SEA Games lah kalau Yeah, untuk yeah. normal sports. Itu satu pencapaian yang Satu besar juga sebab pencapaian yang tinggi. satu pencapaian yang tinggi. Macam mana daripada ahli sukan tu Ah. terus timbulnya minat nak menyanyi di Sebenarnya- di basking ni? Sebenarnya minat nyanyi itu memang ada juga daripada umur-umur remaja. Awal tahun 2000, my experience nyanyi dengan Siti Nurhalizah lah sebab dia diundang sebagai untuk apa? Untuk perasmian sukan first ASEAN Para Games. So dia nak salah seorang atlet OKU Yang untuk boleh berduet dengan menyanyi. dia. Tapi kenangan tu memang best lah. 2 kali juga dapat jumpa dengan Siti. Okey, lepas pada tu katanya awak ada juga orang kata belajar pasal untuk jadi jurulatih ya? Saya ada ambil kursus sport science tahap 1 selepas saya di-viral sebagai bekas atlet negara yang pernah memenangi pingat emas untuk negara. Masa tu Astro Awani datang jumpa saya. Lepas tu dia orang bawa orang-orang daripada Yayasan Kebajikan Bekas Atlet lah jumpa saya. So dekat situ dia orang offer suruh ambil kursus dekat MSN. Saya join je lah. Ada je sijil. Oh, sijil adalah. Ada. Boleh je kalau nak mengajar. Alhamdulillah. Ke memang Memang, kena habiskan dulu. Dia ada step-step berperingkat dia. dia. Kalau first step ni dia ada kita hanya boleh ajar orang yang macam mana. Yang second step tu yang dah macam mana. Yang third stage tu yang dah macam elite athlete lah tu. Saya nak tanya juga awak seorang perenang lepas tu awak menghadapi masalah mata. Macam mana awak nak berenang nampak? Dia blind ni dia ada 3 kategori. Macam saya di kategori dipanggil B2. B2 macam still laser boleh kereta nampak. Motor. Kalau B1 yang totally blind tak nampak langsung. Oh, jadi at least saya still boleh nampak. Jadi orang kata semoga dengan apa orang kata macam-macam benda yang dia buat dengan semangat yang dia ada secara tak langsung boleh menjadi orang kata pendorong kepada mereka-mereka yang tengok Yang ni menonton sekarang ni. untuk lebih berjaya Usaha tangga kejayaan. Betul ya, tu. betul usaha tangga kejayaan kata Nurul. Apa pun terima kasih banyak Nurul ya kerana sudi untuk bersama-sama kita dalam Bukan Calang-Calang ni. Maknanya Nurul awak bukanlah orang yang calang-calang. Jadi, apa kesudahan cerita kita ni? Kita ada permainan lepas ni. Jadi Ada kita masih permainan. lagi akan bersama dengan Nurul dan tetamu-tetamu kita yang awal tadi. Jadi kita nak main game dengan diorang. Tapi sebelum kita bermain game, kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam Bukan Calang-Calang. Kembali kita dalam rancangan Bukan Calang-Calang. Sekarang ini kita dah pun sampai ke segmen terakhir, segmen yang diberi nama Jangan Main-Main. Tapi kena main game. Ya, nama je Jangan Main-Main. Dan game yang kita nak main ini adalah membuat gubahan. Gubahan pokok ya, bukan gubahan lagu Okey, kawan-kawan semua. Dan kita akan bermain game dengan tetamu-tetamu kita lah. Okey. Dan seorang tetamu kita
tak akan main game ni. Kerana beliau Sebab akan ini dia menjadi punya kerja. juri. Okey. Dia punya kerja ni. Dia akan jadi juri. Takkanlah dia buat dia pun nak main sekali, betul? Betul. Jadi okey, Afil akan jadi juri. Tengoklah kita orang, saya akan berkumpulan dengan Wani dan awak akan berkumpulan dengan Nurul. Ya Nurul ya. Boleh ke Nurul? Awak terima tak? Boleh je. Boleh je, tak ada terima- pilihan kan? Tak terima pun terima je lah. Tak ada Nurul. pilihan, tak ada pilihan. Berapa masa diberikan ni? Masa diberikan adalah 5 minit. Okey. 5 minit dan ada hadiah. Suka tak? Suka tak? Ada hadiah. Ini hadiahnya untuk juara kita. Jadi kita akan bagi hadiah ni, kita ada apa dia ni? Skincare RA8. Dan juga jangan bukan itu saja, kita juga ada RM50 voucher daripada Taman Desa Medical Center. Ya, ada Ini hadiah-hadiahnya. dia. Tak sia-sia. Ya, ada dekat sini. Baik, macam mana semua dah bersedia? Sudah. Saya pun dah bersedia. Anda bila lagi? Macam buat iklan pula. Okey, baik. Kita ke Okey, baik. Ambil tempat rakan masing-masing. Okey, tempat masing-masing. Aha. Saya pun ke sini. Okey. Juri ke sini. Alright. Saya akan explain macam mana. Kita ada 2 bekas kat sini. Baik. So satu kumpulan ada 2 orang. Saya akan minta dua-dua kumpulan untuk arrange pokok macam mana yang saya buat contoh kat depan ni. Gunakan pokok yang ada kat depan ni dan peralatan pun ada dekat sini. Kita akan bagi masa selama 5 minit. Betul. 5 minit. Boleh ke Nurul Boleh ya. Nurul pandai tak gubah ni? Hantam sajalah. Hantam sajalah. Saya pakai cermata boleh? Boleh. Kenapa? Okey. Ambil Kalau mood. kalah sama-sama lah. Kalah. Okey. So kita dah boleh mulakan dari Boleh. Dari? sekarang. Besok. Sekarang. Sekarang. Okey. Baik. Okay, Nurul, first thing. Saya duduk dulu. Mari kita. Tiga, dua, satu. Cantik lah pokok dia. juara. Pokok dia cantik. Kenapa I tak dapat pokok yang cantik Itulah, macam kita dia? tak ada colour. Mana? Kita orang ni tak ada colour. Ini tidak adil, ini tidak adil. Ini tidak adil. Ya, nampak tu. Okey. Okey, jadi masa dah tamat. Kita nak tengoklah dua-dua gubahan ni siapa yang juri akan pilih. Dia akan nilai dari segi Dari segi berapa jumlah pokok yang dipakai dan juga macam mana arrangement tu. macam mana. Okey, dipersilakan. Sila. Okay. Kita bawa ke depan ni, kita tunjuk. Itu yang saya punya, Jadi itu yang Bel ini- punya. Susah ni. Yang saya punya ya. Susahlah saya rasa. Ni dah clear Kesian, winner, clear winner. Tolong prihatin, tolong prihatin Silakan, juri. silakan. Juri tengok sini, tolong prihatin. Okey, Juri. alhamdulillah. Baik. Mari kita Alhamdulillah. Mari kita tengok dulu dia punya arrangement. Arrangement dia kalau kita tengok sini dia pakai 5 pokok daripada 8 semua tadi kan? Okey. 1 2 3 4 Empat, 5. lima.
6. Kita pakai 1, 2, Dua, 3, tiga, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, kita Okey. 5. Markah satu dah lebih kat sini sebab dia orang pakai 6 pokok daripada kumpulan Mambel. Okey, satu markah Okey, untuk alright. Okey, lagi satu. Kita akan check dia punya arrangement. Kalau kita tengok dia punya batu dekat atas ni kalau untuk kita nak jual lah. Mesti kita nak clean macam ni kan. So kalau macam batu kurang macam ni macam mendap macam kita jadi tanah kubur. Tanah kubur. Nervous sikit lah. Nurul, kau buat tanah kubur apa? Jadi pemenang dia saya pilih. Tak yang penting bersama-sama. Juara sama-sama. Pergi tanah kubur. Boleh. Dapat pada kita pergi tanah kubur. Jadi kita nak ucapkan tahniah, kita nak bagi hadiah lah ni. Bagi hadiah, bagi hadiah. Ada hadiah dari penaja kita ABA. Terima kasih. Tapi ada juga sebenarnya voucher kita nak bagi untuk awak Hafiz. Alright. Untuk Wani dan juga untuk Nurul. Terima kasih. Okey. Terima kasih Nurul. Jadi kita bukan calon-calon nak ucapkan terima kasih kepada Nurul, kepada Wani, Sama-sama, kepada Syah. Hafiz, kepada kerana sudi bersama kita hari ini. Sangat sporting semua, main game seronok sangat. Kita seronok-seronok aja pun ya. Jangan ada terasa hati ke ya. Baik. Jadi kita tamatkan aja rancangan kita ni, Syah. Okey. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk bersama dengan kami di hari dan waktu yang sama dalam Bukan Calang-Calang. Hanya di Asal TV. Asal TV memang awesome. Jumpa lagi.